Wallahu ghaniyun halim. Surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 263. Ingat tu baik-baik. Ni dalil hujjah dah, hujjah dah. Yang bermaksud kata-kata yang baik dan juga keampunan dan kemaafan itu lebih baik daripada sedekah yang daripada sedekah itu menghasilkan kesakitan dan memalukan orang yang disedekah. Ini Allah yang bagi tahu. Dalam surah apa? Al-Baqarah 263. Allah Ta'ala murka dan cela perbuatan mana-mana orang, saya ataupun sesiapa sahaja yang bersedekah tetapi menyakitkan hati orang yang disedekahkan itu. Iaitu menyakitkan hati orang fakir, menyakitkan hati orang miskin. Hukumnya adalah haram berdasarkan daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Maka dalam hal ini kita perlu mengetahui beberapa perkara. Pertama sekali, apabila kita hendak memberi sumbangan, kita perlu tahu bahawa sumbangan ini ada dua cara dan jalan. Dua keadaan lah, kita sebut dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah sumbangan, derma, hadiah, pemberian yang dibenarkan oleh agama Allah untuk dipaparkan kepada orang lain. Memang ada. Memang ada. Keduanya, tetapi ada yang kedua, iaitu pemberian sedekah, sumbangan yang diberikan kepada satu pihak yang dinamakan fakir, miskin, hendaklah disembunyikan. Ini Allah yang bagi tahu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah juga. Ayat 271. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. In tubdus sadaqat fani'immahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Okey? Dalam surah apa? Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala menyatakan dua keadaan orang yang memberi sumbangan. Pertama sekali, sumbangan yang berbentuk umum. Contohnya untuk membina masjid. Lagi satu, untuk membina hospital contohnya. Untuk membuat projek-projek dakwah. Untuk menyumbang buku kitab contohnya. Untuk membuat satu sumbangan secara umum, contohnya kepada madrasah-madrasah tahfiz, maka kita tengok boleh dan dibenarkan di dalam Islam berdasarkan daripada surah Al-Baqarah ayat 71 ni, ayat 271 ini, untuk dipaparkan, dibenarkan di dalam Islam untuk dipaparkan sumbangan tersebut. Boleh. Tidak ada masalah. Boleh. Dibenar. Fani'immahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Tetapi yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyatakan, manakala sumbangan kamu untuk orang fakir, maka hendaklah baik ini adalah perkara yang dituntut oleh Islam. Hendaklah kamu menyembunyikannya. Apa maksud menyembunyikannya? Iaitu tidak paparkan kepada umum keadaan orang fakir tersebut. Sebab itu fatwa yang saya sebut sebelum ini dan perbincangan saya kepada fatwa ini, apabila ulama-ulama di Mesir, ulama di Azhar, lebih ramai lagi orang susah di sana. Berlaku tahun lepas, ada satu kelompok pertubuhan di Mesir, mereka ini mengumpul orang-orang yang susah dan budak-budak kecil untuk diberikan sumbangan. Bagus, perbuatan ini bagus. Tetapi mereka menangkap gambar lalu menjadikan video dan gambar itu memalukan orang fakir dan miskin tersebut dan menjatuhkan maruah keluarga dia. Keluarga orang fakir miskin itu menjatuhkan maruah. Maka fatwa itu telah dikeluarkan oleh ulama-ulama di Mesir melalui Syekhul Akbar, Syekhul Azhar, Dr. Ahmad Tayyib, mengatakan bahawa haram dari segi syarak menangkap gambar dan juga menangkap video serta paparkan, untuk dipaparkanlah kepada umum apabila pemberian itu diberikan kepada orang fakir dan miskin. Manakala kalau pemberian itu kepada umum, contohnya pada projek masjid, contohnya hospital dan sebagainya, tak apa paparkan, okey. Tetapi mengaibkan orang fakir, mengaibkan orang miskin,
maka itu diharamkan. Pada pertubuhan inilah saya cakap. Dan juga pertubuhan-pertubuhan yang lain perlu ambil iktibar untuk mereka muhasabah diri apabila memberi pemberian kepada orang fakir dan miskin. Jadi selepas ini, kita minta kepada kerajaan Malaysia, negara kita yang diperintah oleh kerajaan yang baru, Perikatan Nasional, supaya mereka ini menyemak semula pertubuhan dan persatuan-persatuan yang mengumpul dana untuk diberi derma, supaya tindakan itu selaras dengan tiga pihak. Maknanya selepas daripada ini, untuk mana-mana pertubuhan ataupun individu termasuk saya, melaksanakan derma sumbangan, maka perlu wajib bekerjasama dengan tiga pihak. Perlu wajib bekerjasama dengan siapa? Tiga pihak. Tulis soalan, saya tak nampak apa soalan. Semua okey je ni. Siapa yang perlu dikerjasama? Jangan tinggal tiga pihak ini. Kalau tinggal tiga pihak ini, maka akan timbul fitnah. Seperti mana berlaku pada waktu di Mesir dahulu. Okey. Pertama sekali, bagi mana-mana pertubuhan ataupun individu ataupun kumpulan yang menjumpai ada satu keluarga yang susah ataupun mana-mana pihak yang memerlukan, maka untuk dia menyumbangkan kepada pihak tersebut, dia perlu berbincang dengan segera melalui telefon pun tak apa dengan tiga pihak ini. Siapa? Pertama sekali dengan pusat zakat. Pusat zakat negeri tersebut. Ini perlu dibincangkan supaya kita tidak mahu mengaibkan pusat zakat. Orang akan kata bahawa pusat zakat negeri tersebut tidak melaksanakan tanggungjawab. Sedangkan manusia ini alpa, terlupa, terabai biasa. Itu berlaku. Kita pun terabai anak-anak kita kadang-kadang itu. Anak kita dibiarkan. Kita duduk tengok Facebook ni, tengok Ustaz Abu Syafiq ni, anak-anak kita duduk main game, tengok video yang tidak sepatutnya. Kita tak tahu. Kita terabai biasa. Maka pertama sekali mesti mana-mana pertubuhan, mana-mana pihak, mana-mana kumpulan yang hendak melaksanakan derma kepada keluarga yang susah, orang fakir dan miskin, maka perlu untuk bekerjasama mula-mula sekali dengan lembaga zakat negeri tersebut, pusat zakat negeri. Itu mesti. Tulis benda ni, pusat zakat. Itu cara dia supaya tidak berlaku fitnah selepas daripada itu. Fitnah ini besar dosanya. Fitnah ini boleh membawa kepada benda yang sangat buruk. Sebab itu kita kena bekerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah pada perkara kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong-menolong pada perkara yang menyebabkan apa? Permusuhan dan dosa. Dosa dan permusuhan. Dah jadi musuh. Orang musuh dengan pusat zakat. Orang marah pada pusat zakat, kata pusat zakat tak buat laksanakan tugas. Sebab itu mana-mana pihak, termasuk saya sendiri, mana-mana individu, mana-mana pertubuhan, mana-mana kumpulan, mana-mana yayasan sekalipun, untuk membuat derma perlu lalui tiga perkara ini. Yang pertama dengan pusat zakat. Bincang elok-elok. Kata kami jumpa satu keluarga ni memang susah sangat. Jadi kami nak bagi sumbangan. Boleh tak pihak pusat zakat sekali dengan kami, kalau ada balance duit zakat tu boleh kita sertai sekali. Saya ada 10